Di mana-mana pun, hak lebih mahal pun kambing. Hak lebih mahal. Dari segi nabi perak, kambing perak. Lepas tu makanan yang lembut. Dia makan di sini nak isyarat kepada makanan ni pun membentuk jiwa kita juga. Kalau kita makan makanan binatang daripada binatang yang jenis baking, kita pun jadi baking. Dia ada pengaruh juga makanan. Sebab saya sejuk, jadi sejuk lah, kita pun jadi tenang. Tapi kalau makan daging panas, jenis panas, dia panas dengan sendiri. Bukan sekadar tu panas sejuk gitu saja, tidak. Perangai ni pun dia bawa lagi. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan dalam agama dia tak boleh makan. Walaupun ada khilaf di situ, tak boleh makan. Ada taring, jenis ganas, jenis tekan, dengan kasar begitu, dia tak boleh makan. Haram. Dia kata Nabi SAW larang makan binatang yang bertaring ke apa tu kan. Apa hikmat dia? Dia kata sebabnya dia mempengaruhi jiwa seseorang tu, perangai seseorang tu. Sebab tu kita tengok orang yang makan babi misalnya, dia tak ambil kira batas, dia sodok semacam, dia tak ambil kira dan dia tidak ada malu. Sifat tu dia pergi. Sebab tu bangsa-bangsa yang menjajah, yang suka itu orang ni kan, dia makan babi. Dia ada pengaruh tu, ada kesan dia tu, dari segi kejiwaan. Jadi kerana ia membawa berkat tadi, tadilah bukan makna berkat ni maka kita perlu perak lah semua. Tidak makna begitu. Makna mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Di samping itu dia mengajar kita ni jaga binatang. Di sini juga ada galakkan, maknanya ini tidak payah nak jaga, tidak perlu kawasan yang luas. Lepas tu mendidik kita bagaimana nak jaga. Sekurang-kurangnya boleh jaga binatang. Mana ambil berat tahu jaga makan, masa makan dia, masa minum dia, masa sakit dia, kita cara ke dia. Kalau binatang kita boleh cara, manusia, anak kita dan sebagainya, tentu lebih-lebih lagi lah. Mana ada kesesuaian yang baik tu, membawa perangai-perangai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab itu dikatakan barakah di sini. Bukan makna barakah ni makna jadi dari semua sudut, tidak. Dah berkat kak, orang darah tinggi pun makan lah juga. Tidaklah betul. Berkat ni secara keseluruhan adalah sudut-sudut dianya. Terutama apabila kita mengambil kira Nabi-Nabi itu memelihara kambing dari segitu. Seperti mana syaitan tadi, unta tadi dilarang sebab dia ada munasabah, orang panggil dalam bahasa munasabah dengan syaitan itu. Kambing ni buat apa? Disuruh kita duduk dekat dia, ada munasabah dengan Nabi-Nabi. Ada munasabah. Walau bagaimanapun semua terima di sini bukan bermakna suruh semaya sini. Sini salah satu yang ulama ambilnya. Tidak semesti setiap suruh tu memberi makna wajib. Ada kalanya memberi makna harus saja. Ada kalanya memberi makna bagus, mustahab, sunat. Di sini hanya memberi makna harus saja. Kandang kambing itu ataupun di tempat kambing itu, semayalah kamu. Dah tanya boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Sekadar boleh. Bukan di sini dia nak kata afdal semaya, tidak. Sekadar boleh. Sebab tanya boleh ke tidak? Boleh. Gitu saja jawab. Bukan orang tanya hak mana kau tempat yang semaya yang paling afdal? Kandang kambing. Dia tak kata gitu. Ni orang tanya boleh ke tidak semaya di kandang kambing? Boleh. Sekadar. Jadi sallu di sini dengan makna boleh kamu bersembahyang di kandang kambing itu. Mana dalam keadaan tertentu. Kalau cuci sah, bagi orang yang mengatakan tahid dia, gapo dia tu semua tu najis. Kalau suci dengan berlapik misalnya kita kata, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu sampai mengganggu kita supaya dengan unta juga, tak boleh juga. Gitulah. Jadi kita nak tahu mana
ulama-ulama usul dia mengambil kira lah tu. Perintah tidak semesti memberi makna wajib. Hak tidak memberi makna wajib ni kita tahu mana. Dia tengoklah dalil-dalil, dia panggil qarinah dia tu. Dia panggil adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa tidak wajib. Macam di sini orang tanya boleh ke atau tidak, ataupun selepas larang, lepas tu dia kata dia suruh, selepas larang suruh. Itu memberi makna harus juga, bukan memberi makna wajib. Selain daripada itu yang anda sebut tadi, iaitu sebenarnya bukan kerana secara mutlak tak boleh unta, sebab ada kemungkinan ataupun lebih banyaklah keadaan berlaku unta ni mengganggu orang. Tapi kalau tidak mengganggu, banyaklah bukti-buktinya. Sahabat-sahabat ni sendiri dia semaya dekat unta dia berduduk dan dia jadikan unta tu sebagai sutrah dia. Mana kalau orang nak lalu ke depan tu pun tak jadi masalah lah. Mana dia semaya dekatlah dengan unta dia, tak apa. Sebab itulah kita kata tadi bergantung kepada keadaan. Mana kalau unta tu jinak, tidak jenis liar, tidak jenis beken, tak apalah kira-kiranya. Sebab ada dalam hadis disebutkan Ibnu Umar dan lain-lain bersemayam dengan meletakkan unta dia depan. Lepas tu semaya datang unta tu sendiri, Nabi SAW sendiri pun semaya datang unta. Kalau lah unta tu makna dengan makna daripada syaitan, maknanya najis, macam mana semaya datang unta tu? Walaupun semaya sunat pun kita kata tak boleh dah lah. Lepas tu semaya datang unta tu, boleh jadi dia jadi hunggah derah kau gabung, boleh jadi belaka. Tetapi kalau sekiranya aman daripada semua tu, tak apa. Ini menunjukkan mana dalam keadaan tertentu tu dia tu jadi serupa syaitan. Perangai dia tu serupa syaitan. Bukan maknanya dalam semua keadaan semua unta gitu, tidak. Habis itu kemudian bab lain, bab mata yu'marul ghulam bis salat, bilakah perlu disuruh budak ghulam supaya bersembahyang, bila? Disebut di sini lelaki, tapi maksudnya bukan lelaki saja, perempuan pun begitu juga. Jadi ghulam tu asal maknanya lelaki, tetapi bukan khusus dengan lelaki, perempuan pun sama juga. Kemudian perkataan ghulam ini digunakan untuk kanak-kanak secara umumnya. Makna umum dianya daripada baru lahir sampai kepada baligh, itu orang panggil ghulam lah. Jadi dalam masa tu, ketika manakah disuruh dia tu supaya bersembahyang? Maksud di sini mana kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang belum baligh. Jadi ketika umur berapa kita nak mula nak suruh dia tu bersembahyang? Baiklah. Ini riwayat daripada Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, yakni ayahnya tu Rabi', dari datuknya itu Sabrah. Ini orang panggil, mana dalam kitab-kitab usul hadis ke apa, dia ada sebutlah riwayat-riwayat hak cucu ambil daripada ayah tak ambil daripada datuk. Banyak juga riwayat lagu tu. Salah satunya ni riwayat dia ni, Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah an abihi an jaddi. Soal lagi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Banyak, ada beberapa riwayat tu. Cuma hak banyak sering kita jumpanya iaitu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kemudian lepas pada ni kita jumpa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dalam bab ni